Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat Fikri bin Azman, nombor matrik 293322, dan hari ini saya akan bentangkan serba sedikit tentang buku digital saya untuk kursus FGMT 2013, yakni Alat Pembelajaran Abad ke-21. Sebelum kita mula, apakah definisi pembelajaran abad ke-21? Pembelajaran abad ke-21 adalah transformasi daripada pendekatan pendidikan yang tradisional serta konvensional kepada pendidikan yang lebih dinamik serta kreatif dan juga berorientasikan pelajar. Pendekatan ini merangkumi 4 standard asas utama, iaitu komunikasi, kolaboratif, kreativiti dan juga pemikiran kritis. Standard asas PAK 21 adalah satu panduan yang diterapkan dalam pendidikan untuk memastikan silibus pendidikan sejajar dengan keperluan zaman kini. Terdapat 4 standard asas PAK 21 yang patut kita titik beratkan, dan antaranya adalah komunikasi. Komunikasi adalah situasi di mana pelajar diajar untuk berkomunikasi dengan efektif, baik secara lisan maupun bertulis, dan pelajar diajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar yang lain maupun pelajar dengan guru. Standard asas yang seterusnya adalah kolaboratif. Kolaboratif adalah situasi di mana pelajar diajar untuk bekerjasama dalam kumpulan di mana mereka bekerja untuk mencapai satu matlamat yang sama. Standard asas yang seterusnya adalah kreativiti. Kreativiti adalah di mana pelajar menggunakan idea baru dan menggunakan pengetahuan sedia ada dalam konteks pelajaran. Dan akhir sekali, standard asas pemikiran kritis, di mana pemikiran kritis adalah situasi di mana pelajar diajar untuk menganalisis dan menyesuaikan maklumat dari perspektif yang berbeza dalam konteks pendidikan. Kita beralih kepada strategi pembelajaran. Dalam buku digital ini, saya memilih strategi pembelajaran Flipped Classroom. Apa itu Flipped Classroom? Flipped Classroom adalah situasi ataupun pendekatan di mana sebelum kelas, guru akan memberikan bahan mengajar ataupun bahan pembelajaran seperti video ataupun nota kepada murid untuk membuat pembelajaran kendiri. Manakala semasa sesi kelas ataupun sesi PDP, murid akan fokus kepada aktiviti kolaborasi. Apa tujuan Flipped Classroom ini? Flipped Classroom ini adalah bertujuan untuk memaksimumkan interaksi antara guru dan pelajar dan memupuk pembelajaran yang aktif. Terdapat 3 fasa yang dapat dikenal pasti dalam strategi pembelajaran Flipped Classroom, yakni fasa sebelum kelas, semasa kelas dan selepas kelas. Sebelum kelas adalah di mana pelajar diberikan akses kepada bahan pembelajaran seperti video dan nota yang telah saya sebutkan tadi untuk membuat pembelajaran kendiri. Semasa kelas, pelajar akan terlibat dengan aktiviti pengukuhan dan kolaborasi untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar. Dan selepas kelas, pelajar akan diberi peluang untuk menilai prestasi dan kefahaman mereka sendiri. Jadi, apa kemahiran daripada standard asas PAK 21 yang dapat diterapkan daripada strategi pembelajaran Flipped Classroom ni? Okey, yang pertama adalah komunikasi. Semasa kelas, pelajar akan berinteraksi dengan pelajar lain ataupun akan berinteraksi dengan guru, dan ini akan meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar. Yang kedua, pelajar dapat meningkatkan kemahiran kolaboratif mereka semasa dalam sesi pembelajaran di dalam kelas. Kemahiran ini dapat membantu mereka berinteraksi dengan lebih efektif antara guru dengan murid ataupun dengan murid dengan murid. Yang ketiga adalah pemikiran kritis. Pemikiran kritis di mana semasa kelas, pelajar akan diberikan aktiviti ataupun pengukuhan. Jadi dalam masa itu, pelajar akan menggunakan kemahiran mereka dalam menganalisis maklumat serta menerapkan pengetahuan yang mereka sedia ada tahu dalam konteks pendidikan. Dalam buku digital ini, aplikasi ataupun teknologi pembelajaran yang telah digunakan adalah aplikasi Nearboard. Nearboard adalah aplikasi pembelajaran interaktif yang memberikan pengalaman yang menarik kepada pelajar dan menyediakan pelbagai
alat pengajaran kepada guru. Terdapat banyak fungsi-fungsi yang dapat diguna pakai dalam aplikasi Nearpod, dan antaranya adalah pembelajaran berkumpulan. Dalam aplikasi Nearpod terdapat beberapa fungsi yang boleh digunakan dalam merangsang kerja berkumpulan. Yang kedua, pembelajaran interaktif. Guru boleh menghasilkan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif melalui bahan media yang disediakan di dalam aplikasi Nearpod. Yang ketiga, penilaian dan pentaksiran. Terdapat fungsi kuis yang boleh digunakan untuk menguji tahap kefahaman pelajar dalam aplikasi Nearpod. Kita teruskan dengan teori pembelajaran. Dalam tugas saya ini, saya memilih teori pembelajaran bermakna yang telah dipelopori oleh Jonathan, Holland dan Mara pada tahun 2003. Teori pembelajaran ini menekankan betapa pentingnya ataupun signifikannya untuk seseorang membina pengetahuan yang bermakna, dan teori ini juga menekankan bahawa kanak-kanak ataupun individu belajar dengan menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada sebelum ini. Terdapat 5 prinsip yang telah diterapkan di dalam teori pembelajaran bermakna ini, iaitu yang pertama adalah aktif. Aktif ini di mana aplikasi Nearpod dapat meningkatkan lagi penglibatan murid secara aktif di dalam kelas. Yang kedua adalah konstruktif. Melalui aplikasi Nearpod ini juga, murid ataupun pelajar dapat membina sendiri pengetahuan mereka secara kendiri. Yang ketiga, kooperatif. Aplikasi Nearpod ni juga menyokong kerjasama dan aktiviti berkumpulan melalui fungsi-fungsinya yang istimewa. Yang keempat adalah intentional. Melalui fungsi Nearpod iaitu pentaksiran, kita dapat menetapkan satu matlamat ataupun satu panduan dalam pembelajaran. Yang kelima adalah autentik. Guru dapat memperkayakan lagi pengalaman pembelajaran yang asli ataupun yang menarik melalui aplikasi Nearpod. Melalui pengaplikasian teknologi Nearpod ini, guru dapat memperkayakan lagi pengalaman pembelajaran yang bermakna, dan juga guru dapat meningkatkan lagi kemahiran seperti komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan mencungkil pemikiran yang kreatif, dan ianya adalah kriteria yang termaktub dalam Standard Asas POK ke-21. Yang kedua, melalui aplikasi Nearpod ini juga, guru dapat meningkatkan lagi penglibatan murid secara aktif dan kolaboratif, serta memperkayakan lagi pengalaman pembelajaran yang autentik di dalam kelas, dan ianya selaras dengan teori pembelajaran bermakna ataupun meaningful learning. Sekian, terima kasih.